Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ada peribahasa kata, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata badan binasa. Salah satu terlajak kata yang saya masih ingat adalah ucapan daripada Zahid Hamidi yang sampai sekarang memang berlegar di seluruh media sosial, iaitu tentang ucapannya ketika Convention Barisan Nasional saya tidak silap, yang dia kata kalau BN kalah PRU 15 akan jadi lebih teruk daripada PRU 14 nasib semua pemimpin-pemimpin dalam BN, termasuk dia katakan dia sudah kena charge. Dan next dia kata dia ada sebut nama Tok Matasan, dia ada sebut nama Hisham, dia ada sebut nama Presiden MIC. Wow, itu menjadi satu senjata yang sangat dipakai oleh parti lain kerana terlajak kata. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini satu lagi mungkin terlajak kata daripada Khairi Jamaluddin. Sehingga daripada Malaysia kini diterbitkan 13 November baru saja kenyataan Khairi Jamaluddin nak bersihkan UMNO jadi senjata kempen calon Pakatan Harapan. Apa yang mau dibersihkan? Kita tahu benda yang perlu dibersihkan itu benda yang kotor saja. Tak akan nak kasih bersih kalau bersih. Mesti kotor lah itu. Jadi adakah pengakuan ataupun kenyataan daripada Khairi Jamaluddin ini mengesahkan bahawa UMNO tak bersih? Aduh. Ikrar Khairi Jamaluddin untuk membersihkan UMNO telah menjadi senjata kempen bagi sejumlah calon Pakatan Harapan. Di satu ceramah di Georgetown, Pulau Pinang malam tadi, penyandang kerusi parlimen daripada Bukit Gelugor, iaitu Ramkalpal Singh, berkata Khairi secara tidak sengaja membayangkan yang UMNO adalah parti yang kotor. Katanya, kita dengar KJ. Dia sendiri mengaku UMNO itu kotor. Ada dengar kan? Khairi kata UMNO itu kotor, kena dibersihkan. Oh, KJ yang cakap, bukan kita yang cakap. Dan dia kata pemimpin UMNO tidak layak menjadi pemimpin. Dia mahu reformasikan UMNO. Wow, betulkah benda ni? Tuan-tuan dan puan-puan, jika Khairi merasakan UMNO tidak sesuai untuk jadi kerajaan seterusnya, mengapa kita nak membenarkan UMNO balik jadi kerajaan? Soalnya kepada kira-kira 500 orang hadirin yang hadir. Wah, baru sekarang sesat. Calon PH di Ipoh Timur pula, Howard Lee pula mempersoalkan mengapa baru sekarang Khairi Jamaluddin mendakwa UMNO sudah sesat. Bercakap dengan Malaysia kini, Lee berkata Khairi sebaliknya kelihatan sangat selesa ketika menjadi Menteri Kabinet selama 2 penggal. Katanya, kita tak dengar pun Khairi kata UMNO sesat ketika dia jadi Menteri dan Ahli Parlimen Rembau. Selepas ditendang ke Sungai Buloh, baru nak mengaku sesat, katanya. Lee berkata UMNO hanyalah sebuah wadah atau kenderaan yang tidak boleh sesat dengan sendirinya. Tambahnya, hanya pihak yang memandu wadah ini yang menjadikannya sesat. Mengekalkan Khairi dan Perdana Menteri sementara iaitu Ismail Sabri Yaakob tidak mungkin mengubati kesesatan UMNO, katanya lagi. Pada masa sama, dia berkata hasrat untuk membersihkan UMNO adalah murni dan perlu disokong. Namun pembersihan itu perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum parti itu mau mentadbir negara. Yang ini betul jugalah. Bersih dulu baru takbir, jangan takbir dulu baru mau bersih. Nanti lama-lama lupa mau kasih bersih, susah juga. Khairi membuat kenyataan itu ketika beliau berucap di Kelab Rahman Putra di Sungai Buloh 2 hari yang lalu. Ini kita cakap yang benar, janganlah berselindung lagi, katanya. Orang Melayu sentiasa ada perasaan sentimental terhadap UMNO. Cuma UMNO ini dah sesat dan perlu kembali ke pangkal jalan dan perlu diperbetul semula. Itu kata Khairi Jamaluddin kah? Saya nak menang PRU 15 untuk memastikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri, katanya. Selepas itu kita bersihkan semula UMNO serta bawa balik keyakinan rakyat, katanya lagi. Tambahnya, saya ini reformis dalam UMNO dan tak boleh kunci mulut saya. Sebab itu dihantar ke Sungai Buloh. Kalau tiada sesiapa berani ketengahkan, sampai bila-bila lah tak akan berubah, katanya.
Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Apa pendapat kamu? Betulkah apa yang Khairi Jamaluddin kata? Ataupun itu hanya retorik, satu lagi retorik politik, drama-drama politik, atau memang benda itu memang betul-betul ada? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ebit Liu pastilah nama pendakwah Malaysia yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Daripada kontroversi yang baik sehingga kontroversi yang kurang baik, dia sangat-sangat terkenal. Seluruh Malaysia tidak ada yang tidak kenal dia ini ya. Dia adalah pendakwa yang saya rasa antara paling terkenal di Malaysia. Kerana apa? Suka membantu orang. Okey, kali ini saya akan fokus kepada suka membantu orang. Ini pasti akan mengejutkan ramai orang, terutama kepada peminat-peminat Ebit Liu. Ada satu ini daripada Suara Merdeka. Saya baca pun sedih jugalah. Siap ada gambar lagi. Siap ada gambar seorang penghantar makanan ataupun seorang runner food panda. Nama dia Amy. Lihat Amy menangis ramai mata habuk masuk habuk. Lihat Amy menangis ramai mata masuk habuk. 11 jam yang lalu diterbitkan. Ketika orang politik sibuk berkempen, Ustaz Ebit Liu terus membantu masyarakat. Ini memang baguslah. Yang ini bagus. Semua orang sibuk berkempen, Ebit Liu tetap membuat kerja kemasyarakatan dia. Tanpa platform parti, beliau mudah bergerak membantu masyarakat berbanding mereka yang terbelenggu dengan fahaman politik. Ini kisah yang telah dikongsikan oleh Ustaz Ebit Liu yang memang menyebabkan netizen tersentuh perasaan. Beliau telah menghadiahkan motor Y15. Y15 150 tu. Terjumpa adik Amy kerja menghantar makanan dengan berjalan kaki Panda Walker. Juga pembantu sambilan sebuah restoran. Amy yang berusia 23 tahun adalah anak yatim dan ada anak seorang. Suami dah terpisah. Area Kerinci Lembah Pantai. Terharu tengok adik ni muda lagi cari rezeki berjalan sana sini. Ujian adik sabarlah. Di usia muda dengan usia begini, insya-Allah di sebalik ujian dan kesusahan, kerana Allah sayang kita. Katanya, dah lama ingin jumpa Ustaz. Hari-hari tengok Ustaz suka tolong orang. Tiba-tiba Allah jumpakan di sini. Beri saya hadiah begini. Saya memang tengah kumpul duit nak cari rezeki beli motor, kata Amy. Semoga Allah jaga adik jadi wanita yang soleha dan anak menjadi anak yang baik dan hebat. Terima kasih pada semua sahabat yang bersama kami selama ini, kata Pertubuhan Kasih Umat Malaysia. Okey, jadi siap ada bagi nombor akaun lagi untuk mungkin bagi kamu yang suka untuk menolong dan sebagainya, bolehlah masuk ke suaramerdeka.com. Kamu baca berita penuh ini tentang Ebit Liu. Lihat Amy menangis ramai mata habuk masuk habuk. Okey, so Ustaz Ebit Liu teruskan pekerjaan yang mulia ini. Memang betul lah, tidak perlu ada parti politik untuk mau tolong orang. Kalau mau tolong orang, tidak perlu ada parti politik. Boleh jalan, lebih baik, lebih mudah, lebih bebas. Tidak perlu ada undang-undang parti inilah, itulah. Tak boleh inilah, tak boleh itulah. Kalau nak tolong orang, tolong gitu sajalah. Tanpa syarat. Unconditional. Pergilah bantu orang tanpa syarat. Okay, so denyut nadi. Suara Rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa kamu tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.